Tiba-tiba pistol dekat tangan ketua komunis tu terjatuh. Mukanya kelihatan pucat. Datuk TJ terus jentik muka dia. Ketua komunis tu terus terdiam. Biadab, memang tak tahu mengenang budi, kata Datuk TJ. Datuk TJ perhati semua anggota komunis yang berdiri dekat situ dan bersuara, kamu semua balik ke hutan kalau kamu nak selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 77 dan 78, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Cahaya matanya cukup lembut. Kenapa saya ni? Kau tak apa-apa, baliklah ke rumah. Ya, saya nak balik. Anak balik Cina terus menuju ke rumah. Sampai dekat rumah, anak balik Cina terus mandi sebab keadaannya agak lemah. Kemudian Datuk TJ suruh isteri Malik Cina temankan anaknya. Lepas mandi, anak Malik Cina terus hiaskan diri, sikat rambut, letak bedak ke pipi dan mula sebut nama suaminya berkali-kali. Datuk TJ bersuara, kamu layan kerenahnya, jangan dimarah. Sebaiknya kamu gembirakan dia hingga dia percaya pada diri sendiri. Dalam tempoh 2-3 hari ni, dia akan hadapi tekanan perasaan yang hebat. Susah nak buang kebiasaan yang dia alami masa sakit dulu. Aku terpaksa duduk rumah kamu 2 hari lagi. Bila anak kamu dah sihat, aku akan pergi. Itulah yang saya harapkan. Selama 3 hari berikutnya, Datuk TJ terus berikhtiar pulihkan sisa sakit yang dialami oleh anak Malik Cina. Setiap pagi dan petang, anak Malik Cina disuruh minum segelas air sejuk yang dah dibacakan dengan Bismillah 100 kali. Akhirnya anak Malik Cina terus pulih seperti sedia kala. Dan tiba masanya TJ dengan Datuk dia pulang. Malik Cina nak hantarkan, tapi Datuk TJ menolak. Malik Cina bersuara, boleh saya tahu siapa yang buat anak saya jadi macam ni? Kenapa kamu nak tahu? Saya nak balas dendam. Kalau boleh saya minta awak buat kerja tu. Kalau upahnya 1 ekar tanah pun saya sanggup. Balas dendam dan ambil upah untuk rosakkan hidup orang lain tu bukan kerja aku. Saya nak tahu, betul ke sakit anak saya dari buatan orang? Itu aku tak tahu. Tapi aku rasa apa yang kau alami sekarang merupakan pembalasan dari Allah. Saya rasa sepanjang hidup saya tak pernah aniaya orang. Kau tak boleh cakap macam tu. Mungkin masa muda kamu dulu, kamu pernah tipu atau malukan seseorang. Selesai je Datuk TJ berkata-kata, dia terus tarik tangan TJ turun anak tangga. Bila tapak kaki Datuk TJ pijak anak tangga terakhir, Malik Cina panggil Datuk TJ dan bersuara, mungkin betul cakap kamu. Maksud kamu? Malik Cina turun hampiri Datuk TJ. Mereka berdua duduk di tangga dan Malik Cina buka cerita. Menurut Malik Cina, dulu dia ada meminang seorang perempuan. Bila sampai waktu nak menikah, dia tak pergi ke rumahnya. Padahal kedua orang tua gadis tu dah panggil orang kampung, kaum kerabatnya pun dah berkumpul dekat sana. Tiba-tiba Malik Cina rasa dia tak sukakan tunang dia dan jatuh hati pada isteri dia yang sekarang ni. Cerita dari Malik Cina tu membuatkan Datuk TJ tarik nafas panjang dan bersuara, kalau dulu kau pernah malukan orang, sekarang kau rasakan balasannya. Ingat, kalau kita pernah aniaya orang, satu hari nanti kita akan terima padanya. Kalau tak pada kita, mungkin pada anak cucu kita. Aku doakan kamu bahagia.
Datuk TJ terus bersalaman dengan Malik Cina. Sebelum balik, Datuk TJ ada bagi amalan, iaitu baca Al-Fatihah 41 kali di antara solat sunat subuh dan fardu subuh. Faedahnya bila diamalkan ialah insya-Allah kalau orang tu makan gaji, mudah naik pangkat. Kalau miskin akan jadi kaya. Ada saja rezeki halal yang Allah berikan. Kalau banyak hutang, Allah akan bagi jalan untuk selesaikan hutang tu. Kalau seseorang tu sakit, dengan izin Allah, sakitnya akan sembuh. Kalau lemah, Allah akan kuatkan. Kalau orang tu berdagang atau merantau ke negeri orang, dia akan dihormati dan dimuliakan. Cita-citanya akan sampai dan orang tu tak akan dimusuhi oleh sesiapa. Tapi dengan syarat untuk amalkan Al-Fatihah 41 ni ialah jangan tinggal solat 5 waktu. Kemudian TJ dengan Datuk dia bersalaman dengan Malik Cina. Mereka berdua teruskan langkah dan akhirnya sampai di tepi jalan raya Ipoh, Kuala Kangsar. Datuk TJ terus renung ke arah kenderaan yang lalu lalang atas jalan. TJ rasa resah. Dah berada dekat tepi jalan tapi Datuk dia masih tak bagi tahu nak ke mana. TJ bersuara, "Kita ni nak ke mana tu?" "Ke Bakap dekat Batu Gajah." "Bukan nak pergi pekan Sungai Siput?" "Kamu jalan ikut aku. Apa yang aku buat kamu ikut je. Jangan banyak cakap. Belum apa-apa dah ajar orang tua." Kemudian Datuk TJ tahan bas yang nak ke Ipoh. Bas terus berjalan. TJ terus terlelap. Tiba-tiba TJ terbangun. Bas dah berhenti. Dekat kiri kanan penuh dengan pokok getah. Bila TJ tanya Datuk dia kenapa bas ni berhenti, Datuk TJ tunjuk ke depan. TJ terkejut. Dia tengok lebih dari 20 orang lelaki pakai baju seragam dengan topi lepeh berbucu 5. Di tangan mereka lengkap dengan senjata api. Komunis. 3 orang anggota komunis naik ke dalam bas. Seorang berdiri dekat tangga, seorang berdiri dekat bahagian tengah dan seorang di bahagian belakang bas. TJ tengok anggota komunis yang berdiri dekat tangga bas orang India, di tengah bas orang Cina dan bahagian belakang orang Melayu. Dekat luar pula kelihatan lebih dari 20 anggota komunis duduk dalam belukar. Mereka halakan muncung senapang ke arah bas. Penumpang bas yang sebahagian besarnya terdiri dari orang Melayu dan Cina serta beberapa orang India kelihatan cemas. Pemandu bas diarahkan turun. Wang yang ada pada penjual tiket bas dirampas. Penjual tiket bas pun disuruh turun juga. Ketua komunis bersuara, "Sekarang semua orang bangun, letakkan duit, jam tangan, emas dan apa yang kamu bawa dekat pintu bas. Kalau kamu membantah, kami tembak. Keluar satu-satu." Penumpang bas serahkan semua barang yang mereka bawa pada komunis. Bila dah turun dari bas, mereka semua disuruh berbaris. Seorang anggota komunis buat pemeriksaan pada penumpang. Semua kad pengenalan dirampas dan dikumpul di tanah lapang untuk dibakar. 2 orang pemuda Melayu dihentak oleh anggota komunis dengan buntut senapang sebab mereka tak nak serahkan rantai leher yang dipakai. TJ tengok pemuda Melayu tu jatuh terlentang dan mulut mereka berdua berlumuran darah. Datuk TJ hanya perhati je dengan tenang. Keadaan masa tu memang mencemaskan. Pemandu kenderaan yang lalu lalang dekat situ buat tak kisah dengan apa yang terjadi. Mungkin mereka sangka bas yang berhenti tu rosak. Tiba-tiba, "Budak, kamu tak serahkan cincin yang kamu pakai?" "Ini bukan emas, ini suasa. Orang lelaki haram pakai emas." "Sekarang kasih sama kami." "Tak boleh." "Kurang ajar punya budak." Muka TJ ditampar dan perut ditendang. TJ berguling-guling atas tanah tahan kesakitan. TJ melolong minta tolong dari datuk dia. Datuk TJ hanya diamkan diri. Tapi masa komunis tu angkat buntut senapangnya nak hentak ke kepala TJ, Datuk TJ terus menerpa ke arah anggota komunis tersebut dan tendang senapang di tangan anggota komunis tu. Senapang tu terpelanting dan terus meletup. Salah seorang anggota komunis yang berdiri tak jauh dari situ menjerit dan terus rebah. Perutnya kena peluru. Tendangan Datuk TJ itu disusuli dengan penumbuk. Anggota komunis tu tersandar dekat pangkal pokok getah. Bila dia cuba bangun, Datuk TJ terus sepak perut dia. Anggota komunis tu terus lembik dekat situ. Suasana jadi tegang. Anggota komunis terus kerumun dan halakan muncul senapang ke arah Datuk TJ. Seorang anggota komunis lepaskan tumbukan ke arah Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ elak dan terus sambar penggalangan tangannya. Dengan sekuat hati, Datuk TJ tolak dia ke kanan dan terperosok dalam perdu nanas. Pistol yang terselit dekat pinggang dia terpelanting lalu jatuh depan Datuk TJ. Datuk TJ terus pijak pistol tu hingga terbenam dalam tanah.
"Tangkap dia dan tembak," kata ketua komunis. 3 orang anggota komunis terus peluk Datuk TJ. Anggota komunis yang terperosok dalam perdu nenas tadi segera bangun. Wajahnya nampak bercalar. "Ikat dan tembak dia," katanya sambil lempar tali pada kawannya. Datuk TJ kelihatan tenang dan biarkan anggota komunis tu ikat tubuhnya. Kemudian Datuk TJ ditarik macam lembu menuju ke pangkal pokok petai dan diikat dekat situ. Ketua komunis bersuara, "Sekarang suruh penumpang bas naik ke bas mula. Suruh dia orang tengok kita tembak orang tua yang nak mampus ni." Penumpang bas kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi pemandu bas dan penjual tiket tak dibenarkan naik bas. Mereka disuruh berdiri tak jauh dari pintu bas. Seorang anggota komunis tarik TJ dan berkata, "Kamu budak, mari sini. Kamu duduk sini. Kamu tengok macam mana orang tua ni mampus." TJ disuruh duduk bertinggung menghadap ke arah datuk dia. Hanya Allah je yang tahu betapa cemas dan takutnya TJ masa tu. Dia terus menangis depan datuk dia. Datuk TJ bersuara, "Tamah, jangan menangis. Tak ada manusia yang boleh pisahkan roh dari jasad seseorang jika tak ada izin Allah. Jangan kamu takut pada mereka. Sekejap lagi kamu tahu siapa besar, Allah kamu atau peluru senapang. Masa tu kamu boleh minta tolong dengan Allah." Tiba-tiba ketua komunis tu perintah 3 orang anggotanya berdiri depan Datuk TJ dalam jarak 20 kaki. Ketua komunis bersuara, "Semua mesti tembak tepat di kepala. Kalau sesiapa tak tembak tepat di kepala, orang tu saya tembak dengan pistol ni. Sedia?" 3 orang anggota komunis tu halakan senapang ke arah Datuk TJ. Dada TJ berdebar-debar. Datuk TJ hanya berserah pada Allah. Sesekali terdengar dia baca surah Al-Fatihah dengan agak lantang. Melayu tua, sekarang kita tengok siapa kuat, senapang orang aku atau kamu punya Allah." "Allahu Akbar!" Dia panggil dia punya Tuhan. Kemudian ketua komunis tu perintahkan 3 orangnya lepaskan tembakan. Tong 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 tong. Semua orang yang berada dalam bas terus tekuk muka masing-masing. Tak sampai hati tengok peristiwa yang amat kejam tu. Badan TJ menggigil sambil tutup mata dalam gema tembakan yang bertalu-talu tu. Tiba-tiba tembakan tu berhenti. Bila TJ buka mata, dia tengok datuk dia tak ada apa-apa, masih berdiri dengan tenang dekat pangkal pokok. Tali yang diikat pada badan Datuk TJ hancur terkena peluru. Datuk TJ terus meluru ke arah TJ. Semua anggota komunis yang ada dekat situ terpaku, tak berani nak bersuara. "Tok kebal?" tanya TJ. "Tak, cuma peluru tak kena tubuh aku. Aku mohon Allah lindungi aku," kata Datuk TJ. Datuk TJ segera tarik TJ menuju ke bas. Tiba-tiba ketua komunis hampiri Datuk TJ dengan wajah yang cukup bengis dan terus acukan pistolnya ke arah telinga Datuk TJ. Datuk TJ tahan nafas, kemudian jatuhkan badan dia ke tanah lalu paut lutut ketua komunis tersebut. Ketua komunis tu terjatuh, tapi cepat-cepat dia bangun. Datuk TJ terus peluk tubuhnya. Matanya mula kelihatan kemerah-merahan. "Tangkap dia lagi sekali. Kali ini kita sumbat dalam sangkar babi, kemudian rendam dalam talaga." Baru je anggota komunis yang lain nak tangkap Datuk TJ, dengan segera Datuk TJ hentakkan kaki kanannya ke tanah. Tiba-tiba semua anggota komunis tu tak boleh melangkah. Kaki mereka macam terbenam dalam tanah. Datuk TJ terus hampiri anggota komunis berbangsa India dan Cina dan terus jentik hidung mereka. Mereka berdua terpekik terlolong macam kena sengat tebuan. Datuk TJ bersuara, "Sekarang pulangkan barang-barang yang kamu rampas. Kalau tak, kamu dan orang-orang kamu susah nanti." "Baik, sekarang kami pulangkan." Tapi semua komunis tu tak boleh bergerak. Datuk TJ lupa nak lepaskan kunci kaki mereka tadi. Datuk TJ terus tepuk tanah. Baru anggota komunis tu boleh bergerak. Semua barang-barang yang dirampas diletakkan atas tanah lapang. Kemudian ketua komunis tu suruh penumpang bas turun untuk ambil barang masing-masing. Bila dah selesai pulangkan semua barang, Datuk TJ suruh mereka naik ke bas mula dan suruh pemandu bas hidupkan enjin bas. Ketua komunis bersuara, "Siapa lu? Suruh driver bas hidupkan enjin bas? Saya kesian dengan dia orang. Hidup mesti tolong-menolong. Apa awak cakap? Ini awak kenal?" Ketua komunis tu acukan pistol ke hidung Datuk TJ. Datuk TJ tarik nafas panjang dan bersuara, "Biadab." Tiba-tiba pistol dekat tangan ketua komunis tu terjatuh. Mukanya kelihatan pucat. Datuk TJ terus jentik muka dia. Ketua komunis tu terus terdiam. "Biadab,
memang tak tahu mengenang budi, kata Datuk TJ. Datuk TJ perhati semua anggota komunis yang berdiri dekat situ dan bersuara, kamu semua balik ke hutan kalau kamu nak selamat. Dengan segera anggota-anggota komunis tu bergerak dan hilangkan diri dalam hutan. Tapi ada 3 orang anggota komunis yang tak pedulikan kata-kata Datuk TJ. Mereka ni dianggap orang kanan dan ada kuasa dalam pasukan komunis. Datuk TJ renung muka komunis Melayu, komunis India dan akhir sekali komunis Cina. Sekarang bas boleh jalan, kata Datuk TJ. Beberapa minit kemudian bas Ipoh Kuala Kangsar terus bergerak, tinggalkan mereka berlima di pinggir hutan. 3 anggota komunis, TJ dengan datuk dia. Kemudian komunis Melayu tu keluarkan tangkal dan seketul kemenyan dari poket dan terus bakar kemenyan tu. Seluruh kawasan tu penuh dengan asap tebal. TJ terdengar bunyi orang bercakap-cakap tapi orangnya tak kelihatan. Memang tak logik. Asap kemenyan yang sikit tu boleh menyebar ke seluruh kawasan belukar sampai terbatuk TJ dengan datuk dia. Ketiga-tiga komunis tu hilangkan diri. Bila asap kemenyan tu dah hilang, Datuk TJ ajak TJ menuju ke pinggir jalan besar. Baru je mereka berdua nak melangkah, anggota komunis Melayu muncul dari sebalik pokok. Dia ajak Datuk TJ bersatu dengan kumpulan mereka. Kalau tak, mereka berdua akan dibunuh. Datuk TJ tak setuju. Kemudian komunis Melayu tu campakkan seutas tangkal atas tanah. Kawasan tempat tangkal tu jatuh terus berapi. Lepas tu anggota komunis tu tepuk tangan. Api yang marak tu terus padam. Datuk TJ bersuara, kau memang handal. Kalau tak cukup syarat, aku tak jadi komunis. Aku tak boleh bekerjasama dengan kamu. Jangan menyesal. Komunis Melayu tu terus hilangkan diri. TJ dengan datuk dia teruskan perjalanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba komunis Melayu dan 2 orang kawannya muncul dan bersedia nak tangkap TJ dengan datuk dia. Datuk TJ masih tenang walaupun muncul senapang diacukan ke arah perutnya. Ketua komunis tu bersuara, sekarang nak ikut atau nak mati? Tak nak ikut ertinya mati. Baru je ketua komunis tu nak lepaskan tembakan, cepat-cepat Datuk TJ pegang muncung senapang dan muncung senapang tu jadi lembut macam timah dibakar. Ketua komunis tu terus lepaskan juga tembakan. Anehnya, senapang tu tak meletup tapi kelongsong pelurunya terus keluar dan seluruh tangannya terbakar dan melecur. Komunis Melayu tu jadi marah. Dia keluarkan sejambak tangkal dari poket dan mula baca mentera. Datuk TJ terus baca Al-Fatihah 41 kali. Tak semena-mena, semua tangkal yang dikeluarkan oleh komunis Melayu tu hancur jadi debu. Tapak tangannya kelihatan merah macam terbakar. Semua tangkal yang dipakai di tangan, pinggang, leher habis jatuh ke tanah. Semuanya jadi abu. Datuk TJ bersuara pada komunis Melayu tu, pulanglah, aku tak nak apa-apakan kamu. Cuma nasihat aku, jangan tuntut ilmu dari syaitan. Rupanya komunis Melayu tu tak mampu melangkah. Kedua belah kakinya macam lumpuh. Komunis Cina dan India terus hampirinya. Kemudian komunis berbangsa India terus tembak komunis berbangsa Melayu tu dengan pistol. Datuk TJ terkejut dan bertanya, kenapa kamu bunuh dia? Dia lumpuh. Orang lumpuh dan tak sihat memang tak diperlukan dalam pasukan kami. Perlahan-lahan Datuk TJ gelengkan kepala bila tengok mereka usung mayat komunis Melayu tu ke dalam hutan. Sedih tengok bangsa sendiri dipikul macam binatang. Kemudian Datuk TJ terus meluru ke arah anggota komunis yang pikul mayat kawannya dan bersuara, "Hei, nanti dulu. Kenapa? Dia orang Melayu dan beragama Islam. Serahkan pada aku. Biar aku ke bumi kan cari Islam. Itu urusan agama kamu. Tapi dia ni dah jadi ahli kami dan apa yang berlaku adalah urusan kami." Datuk TJ terdiam. Ketua komunis terus arahkan orang-orangnya pikul mayat komunis Melayu tu masuk ke dalam hutan. Kemudian Datuk TJ ajak TJ keluar dari kawasan hutan menuju ke tepi jalan raya. Mereka berdua berdiri dekat situ sambil tahan kenderaan yang lalu lalang dekat situ. Tak ada sebuah kenderaan pun yang nak berhenti. Tiba-tiba sebuah jeep polis berhenti depan mereka. 2 orang anggota polis menghampiri mereka berdua. Datuk TJ terus ceritakan apa yang mereka berdua alami. Kedua-dua anggota polis agak terkejut dan suruh mereka berdua masuk ke dalam jeep untuk buat laporan di Balai Polis Cemor. Lepas buat laporan polis di Balai Polis Cemor, Datuk TJ minta diri untuk ke Batu Gajah. Ketua polis tawarkan untuk hantar mereka ke Ipoh, tapi Datuk TJ menolak. Mereka naik teksi menuju ke Ipoh. Sampai dekat Ipoh, mereka naik beca menuju ke stesen bas. Akhirnya mereka sampai di bandar Batu Gajah dan singgah masjid untuk solat Zuhur. Lepas solat Zuhur, mereka berdua bertolak ke rumah kawan lama Datuk TJ di Kampung Bakap. Sementara Datuk TJ dengan kawannya berborak panjang dekat anjung rumah,
TJ terus berdiri bawah pokok kelapa sambil perhati ke sebuah kapal korek yang berada dalam danau yang luas. Kapal korek tu tengah keluarkan biji timah dari perut bumi. Kalau boleh TJ nak tengok dekat-dekat kapal korek tu, tapi Datuk dia larang. Takut TJ terjatuh dalam lombong yang airnya cukup dalam. Kawan Datuk TJ pun tak bagi TJ pergi ke tempat tu. Katanya ada budak jatuh dan mati dalam lombong tu. Masa TJ tengah asyik perhatikan kapal korek tu, seorang budak lelaki hampiri dia. Umur lebih kurang TJ juga. Dia perkenalkan diri sebagai Ramli. Dalam beberapa minit je, mereka dah jadi begitu mesra. Ayah Ramli kerja buruh kapal korek yang TJ perhati tu. Menurut Ramli, dulu kawasan Lombong tu adalah kawasan perkampungan dan penuh dengan rumah-rumah orang Melayu. Okey, sampai sini cerita Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.